Okay, ni kita akan masuk pada topik 2. Okay, topik 2 consists of equation, inequality and absolute value. Kemungkinan hari ni kita akan cover equation je lah ya. Okay, equation. Sebelum tu. Okay, equation yang kita akan cover adalah yang melibatkan set, indices dan juga log. Okay. Awak juga mesti mahir lah dalam perfaktoran, completing the square, formula. Okay. Kita pergi dulu kepada set equations. Okay, dia punya solution awak boleh tengok dalam video lah ya. Tapi saya bagi contoh lain kat sini supaya soalan awak lebih banyak lah. Ya, dari pelbagai soalan. Okay, saya bagi satu contoh lain iaitu like sini kita ada 2x minus 3 set. Okay, plus set of x plus 2 equal to 3. Okay, jadi nak solve set equation, make sure both side ada set. Kalau tak, nanti kerja dia akan jadi panjang lah. Okay, katakan saya bawa yang ni to the right. Jadi, equation 2 will be set of 2x minus 3 equal to 3 minus set x plus 2. Okay, kemudian kita akan square both side. Okay, kalau square both side, kedua-dua belah macam ni kesilapan biasa yang pelajar buat. Okay. Dia square each term. Duduk macam ni. Okay. Kita bukannya square each term. Kedua-dua belah. Ini salah Okay. Jadi jangan buat macam ni. Ingat Okay. Jadi kita akan square both side. Sini dan macam ni. Kedua-dua belah. Okay, on the left hand side, since kita ada set, kita squarekan pula. Jadi set tu terhapus. Yang tinggal adalah 2x minus 3 equal to, kita punya right hand side, kita kena expand. Jadi bila kita expand, dapatlah 3 square 9 minus 6 set x plus 2 minus, okay, negatif ni kita kuasa 2 dapat plus, set tu terhapus x plus 2. Okay, kemudian saya simplify, yang tak ada set ni, saya bawa ke sebelah kiri. Okay. Untuk x kita ada 2x, sini pun kita ada x. Jadi bila saya bawa x ini ke sebelah kiri, saya akan dapatlah 2x minus x. Okay, saya tak pasti awak nampak ke tak yang saya tunjukkan ni. Saya ulang semula Okay, sini kita ada 2x. Kita tengok yang x dulu Kemudian sini kita ada x. Saya nak combinekan dia. Jadi saya bawa x ni ke sebelah kiri. Jadi 2x minus x, kita tinggal x sahaja. Okay. Kemudian constant, sini kita ada 9. Sini kita ada 2. Bila kita mudahkan dapat 11 lah Jadi bila saya bawa 11 tu ke sebelah kiri dapat negative 3 minus 11, negative 14. Sekarang kita masih ada lagi set di kedua-dua belah. Jadi saya akan square both side sekali lagi. Okay, macam biasa sebelah kiri tu kita expand. Kita akan dapatlah x square minus darab 2, 28 plus 14 square. Kita akan dapat sama juga dengan 196. Okay, sebelah kanan, yang ini pun kita kena kuasa 2 dapatlah 36. Okay, set kuasa 2, set terhapus, x plus 2. Okay, lepas tu kita boleh expand lah kita punya sebelah kanan ni. Bila saya expand, saya akan dapat 36x plus 72. Okay, seterusnya kita bawa yang ini ke sebelah kiri. Okay, 36. Kita bawa sebelah kiri dapat negatif lah Jadi dapatlah x square
minus apa dapat 64. X tertinggal pula. X. Okey, seterusnya 72 bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat 124 equal to 0. Okey, sekarang kita dah dapat quadratic equation lah. Jadi kita akan factorize. Okey, bolehlah guna calculator ke faktorkan dia, tapi kalau lagi bagus faktor sendirilah. Okey, nak dapatkan 25, lepas tu 64 mesti nilai yang kecil jadi saya ambil 2 lah. 2, kita dapat 62. Okey, sini minus. Okey, sekarang kita dah dapatlah iaitu x minus 2, satu lagi x minus 64. Okey, seterusnya adakah kita terus accept jawapan kita? Kita ada dua jawapan sekarang iaitu x equal to 2, satu lagi x equal to 62. Okay, kita tak boleh terus accept jawapan ni kita kalau bila kita square both side kita ada doubt jugalah dekat jawapan tu. Jadi kita kena check jawapan kita. Okay, macam mana kita nak check jawapan? Substitute semula kedua-dua jawapan ni ke dalam soalan tu. Okay, jadi kita tengoklah macam mana nak check. Saya salin jap. X equal to 2, X equal to 62. Okay, next page. Okay, tadi soalan dia adalah set 2x minus 3, satu lagi x plus 2 equal to 3. Okay, jawapan kita ada dua tadi. Yang pertama adalah x equal to 2, satu lagi x equal to 62. Okay, jadi saya masukkan 2 dulu ke dalam soalan ini. Jadi kita akan dapatlah 2 darab 2. Kalau kita buat slow-slow dapat macam ni minus 3 plus z. Okay, saya dapat 4 minus 3, 1. Set 1, 1. Okay, 2 plus 2, 4. Square root of 4 sama juga dengan 2 equal to 3. Okay, jadi oleh kerana the satisfied equation dapat equal to 3 seperti yang soalan nak. Jadi kita boleh accept lah. Okay, kita boleh accept jawapan ni. Okay, seterusnya saya substitute 62 pula ke dalam jawapan kita. Jadi set of 2, 62 minus 3 plus set of 62 plus 2. Okay, yang ini kita akan dapat sama juga dengan 4, 12. Minus 3 plus 64. Okay, kalau kita mudahkan lagi, kita dapat 1 to 1 set plus ini sama juga dengan 8. Ini sama juga dengan 11 plus 8. Okay, adakah kita boleh accept jawapan dia? Okay, sama ke? Sama ke tak? Tak sama Jadi jawapan yang ini kita abaikan. Jadi jawapan kita hanyalah yang ini sahaja iaitu x equal to 2. Ingat kalau soalan melibatkan set, pastikan awak check jawapan awak. Jangan terus accept je Okey. Seterusnya example yang melibatkan indices. Okey, soalan pertama yang inilah. Tapi saya rasa yang ini simple Jadi kita boleh selesaikan terus je lah kot. Sebenarnya soalan ni dia ada dua pattern. Ini adalah pattern pertama, ini adalah pattern yang kedua. Okay, what the difference? Difference-nya adalah untuk soalan A kita ada 2 terms. Jadi kalau kita ada 2 terms sahaja macam ni, kita akan cuba compare left hand side dan juga right hand side. Okay, apa yang maksud saya ni
Okay, sebelum compare, make sure dia dalam bentuk base yang sama. Iaitu saya bawa 3 ke atas, dapatlah 3 minus 1. Okay, bila dah dalam bentuk yang sama, jadi saya boleh compare je lah dia punya power. Iaitu 2x equal to negative 1, x equal to negative 1 over 2. Okay, jadi kalau soalan yang index ni tak perlu check pun tak apa. Sebab x tu can be any value. Okay, saya teruskan dengan soalan B. Okay, saya buat sebelah sini lah color biru. Okay, sekarang kita ada berapa terms untuk soalan B? Kita sekarang ada 3 terms. Tadi 2 je kan? Sekarang 3 terms. Kalau soalan tu more than 2 terms, kita akan gunakan substitution method. Okay, tapi untuk substitute, make sure dia dalam bentuk yang sama. Okay, maksudnya dekat sini kita ada 2x. Tetapi sini kita ada 4 power x. Tak sama kan? Jadi kita kena samakan dia. Jadi saya pecahkan 4 tu kepada 2 squared. Okay, yang ni saya boleh mudahkan kepada 2x. Okay, kita dah tengok property dia hari tu Okay, baru saya boleh let y equal to 2x. Okay, jadi ini saya akan jadikan y. Ini pun saya gantikan sebagai y. Jadi dapatlah y squared minus 10y plus 16 equal to 0. Dan kita faktorkan dia. Okay, nak dapatkan 16 mestilah 8 times 2. Baru kita dapat 10. Okay, saya conteng dekat atas ni pula Okay, sekarang kita dah dapat y yang pertama 8, y yang kedua 2. Adakah ini jawapan kita? Bukan Sebab kita nak dapatkan value of x. Sekarang kita baru dapat y. Okay, jadi untuk mendapatkan value of y, substitute semula ke dalam ni. Okay, y yang pertama 8. Tapi kita tahu y itu sama juga dengan 2 power x. 8. Okay, jadi sebenarnya dia dah jadi macam soalan A. Iaitu sekarang kita ada 2 term. Tadi kita dah tahu kalau 2 term kita akan compare lah left hand side dan juga right hand side. Tetapi mesti dalam base yang sama iaitu 2. Okay, jadi saya akan tukarkan 8 tu kepada 2 cube. Baru saya dapat 2, baru saya boleh compare nilai bagi x dia, power dia. Iaitu first x kita adalah equal to 3. Okay, second value y kita equal to 2. Okay, saya tahu y tu adalah sama juga dengan yang ini, iaitu 2 to the power of x. Kalau 2 je maksudnya power 1 Jadi x equal to 1. Okay. Okay, seterusnya soalan yang C tu awak boleh tengoklah video. Dia ada solution. Ataupun awak cuba dulu. Guna metod yang sama seperti soalan B sebab dia ada 3 terms Okay, lepas tu awak boleh compare lah jawapan dia. Jawapan yang diberi dalam video. Okay, seterusnya example 2 log. Okay, untuk soalan log, yang ini pun kena check jawapan. Okay, sebab apa kena check? Sebab nilai yang ni, okay, cuba tekan kalkulator, boleh tak kita dapat log 0? Tak boleh begitu juga kalau tekan kalkulator, for example, negative 5, negative value. Okay, boleh tak evaluate nilai ni? Pun tak boleh. Kalau log 5, okay, yang ni kita akan dapat jawapan. Okay, jadi sebenarnya untuk x, dia mestilah nilai positif sahaja. Dia tak boleh 0 tapi dia mesti positif. Iaitu x tu mesti greater than 0. Okay, jadi oleh kerana dia ada beberapa syarat dekat sini lah, iaitu dia mesti greater than 0. Jadi jawapan yang kita dapat nanti mesti check. Okay. Okay, jadi untuk soalan log ni dia ada beberapa cara Kita dah tengok dia punya property. Okay, cara pertama dia ada beberapa step jugalah. Okay, first step pastikan base dia sama.
Okay, yang pertama sini base dia 10, ini pun base dia 10. Jadi base dia dah sama lah Kalau dah sama, kita terus pergi kepada step yang kedua. Step kedua untuk log tu make sure coefficient dia 1. Sekarang memang dah 1 kan? Jadi saya terus pergi kepada step yang ketiga, iaitu saya akan combine. Okay, kalau sini ada log, minus log. Jadi kalau minus kita akan bahagikan lah Okay, seterusnya kita tukar kepada bentuk indeks. Jadi x over 3 equal to 10 squared, iaitu which is equal to 100 lah. Kemudian kita multiply 3, jadi x equal to 300. Okay, seterusnya cuba cek dalam calculator, masukkan semula dalam soalan ni. Okay, adakah dia satisfy equation? Okay, macam soalan tadi lah, kita akan cek. Kalau satisfy equation, baru kita boleh accept nilai tersebut. Okay, tak Okay, seterusnya saya padam dulu. Okay, yang ni pun base dia dah sama. Jadi saya rasa ni ada masalah. Okay, saya pergi kepada soalan D. Soalan D, saya pilih soalan D sebab dekat sini base dia tak sama Mula-mula 3, yang ni X pula. Jadi tak sama. Jadi saya akan terangkanlah soalan ni. Log X 3 plus 3 equal to 0. Okay, soalan dia log X base 3 minus 4 log 3x plus 3 equal to 0. Okay, jadi saya ulang semula lah First step tadi, kita jadikan base dia sama. Okay, jadi saya akan tukar x ni kepada base 3. Jadi saya harap semua dah tahulah property macam mana nak tukar kepada base 3. Plus 3 equal to 0. Okay, yang ini kita boleh simplify sebab sama sini 3, sini pun 3. Jadi dia adalah equal to 1. Kalau saya rewrite, okay, sampai sini kita tak boleh nak simplify lagi. Jadi kita akan gunakan substitution method macam tadi lah saya akan let y equal to log x base 3. Okay, gantikan ini sebagai y and here pun akan jadi y jugalah. dy minus 4 over y plus 3 equal to 0. Jadi to eliminate kita punya denominator, kita akan multiply semua sekali dengan y. Jadi y ini. Okay, saya sambung ke sini lah Jadi dapatlah y square plus 3y minus 4 equal to 0 dan kita kena factorize. Jadi ulang benda yang sama je lah sebenarnya Boleh kecuali sini? Tak boleh. Saya nak buat ni. Okay. Jadi dapatkan 4 times 1. Sini plus minus. Okay, y yang pertama adalah equal to negative 4. Y yang kedua equal to 1. Okay, sekarang kita baru dapat y. Kita nak dapat x kan? Jadi nak dapatkan x, gantikan semula ke dalam ni. Macam mana Jadi saya pergi slide sebelah lah y equal to 1. Y equal to log 3x. Okay. Enter.
Okay, tadi kita punya substitution, kita gunakan y equal to log A 3x. Okay, y yang pertama kita adalah negative 4. Second value of y, 1. Okay, kita tahu y sama juga dengan log x. Negative 4. Okay, seterusnya kita buat apa ya? Nak dapatkan nilai bagi x. Okay, x sama juga dengan 3 negative 4. Jadilah jawapan dia. Okay, gantikan juga y ni sama juga dengan log. Okay, equal to 1. Jadi x equal to 3. Okay, seterusnya, macam tadi jangan terus accept jawapan awak ni. Check balik jawapan. Tadi saya dah tunjukkan macam nak check, gantikan jawapan awak tu ke dalam soalan tu balik. Kalau dia satisfy equation, sama dengan sebelah kanan kiri dia sama, baru kita terima jawapan tu. Kalau tak, kita abaikan je. Alright. Okay. Jadi awak boleh check jawab soalan. Sila buat soalan tutorial Jadi saya teruskan dengan inequality. Kita akan cover linear sajalah Okay, kalau equation, contohnya kalau 5x 5x square plus 3 equal to 1, ini adalah equation bila kita gunakan tanda ni. Kalau tanda equal, itu adalah equation. Tetapi kalau inequality, signs that will be used adalah yang ni lah. Contohnya, greater than, greater or equal to, less than, less or equal to. Okay. Linear equation, linear inequality bergantung kepada nilai x dia lah. Katakan kalau soalan tu 5x plus 3 greater than 1. Kalau kita tengok x kita kuasa 1 kan. Jadi dia akan menjadi linear equation. Kalau soalan tu 5x square plus 3 greater than 1, x square. Sebab tu dia akan jadi kuadratik. Rasional pecahan lah Okay, dekat sini awak boleh tengoklah dia punya properties. Okay. Jadi saya rasa kalau linear dia senang sikit lah kan. Okay, cuba tengok example 1. Kita nak jadikan x sebagai sebab je lah. Sebab selalunya kita nak dapatkan x jadi kita bawa negative 12 ni to the right. Lepas 2x. Okay, sini 12 dapat sini positif lah daripada negatif. Bawa sebelah kanan dapat positif. Dapat 16. Jadi x. Sedang je. Okay. Okay, macam mana kalau kita ada soalan macam ni? Ada 3 bahagian kat sini tapi saya nak bagi contoh. Okay, saya tukar ni kepada plus. Sini tak ada equal Soalan yang sama, cuma saya tukar pada plus. Okay, sebenarnya kalau soalan tu, awak tengok x dia. Kalau x tu memang terkumpul di tengah-tengah sahaja dan dia positif, yang ni simple. Okay, apa kita buat? Kita bawa dulu 5 keluar. Okay, bila bawa 5 keluar dapatlah negatif 15. 3x. Okay, sini kita dapat berapa Negatif 3. Lepas tu baru kita bahagi 3. Dapatlah negatif 5. X negatif 1. Okay, terus kita dapat jawapan dia macam ni. Okay, kita ingat kita terus dapat jawapan macam ni kalau soalan tu X tu memang terkumpul di tengah-tengah dan X tu positif. Okay, sekarang kita tengok X tu memang di tengah-tengah tetapi X tu negatif Jadi soalan macam ni, langkah pertama sama.
Okay, kita bawa 5 keluar, dapatlah negative 15. Okay, seterusnya, sepatutnya kita pecahkan kepada 2 parts kat sini. Okay, iaitu negative 15. Satu lagi negative 3. Okay. Seterusnya saya pastikan yang ada X ni. Jadi saya tukar tempat. 3. 3X. 15. Jadi X 5. Okay, yang ini pula saya tukarkan jadi 3X. 3X greater than 1. Okay, seterusnya kita kena combine semula 1, 5, kita ambil value ni greater than 5 pula less than. Okay, sekarang apakah kaitan antara dua inequality ini? Okay, kaitannya union ke intersection? Okay, kaitan dia adalah intersection, bukannya union. Okay, saya ambil contoh. Nilai lah katakan kita dapat satu inequality X sehingga 5. Okay, cuba pilih satu nilai yang berada dalam ni. Yang memenuhi inequality ni. Okay, kita boleh pilih X equal to 2. Okay, kenapa kita pilih 2? Sebab 2 tu besar daripada 0 dan pada masa yang sama dia less than 5. Okay, jadi dia kena memenuhi dua-dua syarat tu lah. Besar daripada 0 dan juga less than 5. Okay, oleh kerana kita gunakan N tadi greater than 0 and less than 5. Sebab tu kita gunakan intersection. Okay, oleh kerana kaitan dia intersection, jadi kita akan pilih 2 ni lah. Yang ada 2 line. Jadi jawapan dia 1x to 5. Sekejap sini ada salah. Okay, sini ada equal. Okay, jadi inilah jawapan dia. Okay, boleh kan? Okay, tapi saya rasa dekat sekolah awak juga ada belajar macam ni tau. Iaitu awak tak pecahkan pun. Okay, sampai sini. Okay, dapat negative 15. Okay, jadi kita bahagi, oleh kerana kita nak dapatkan X saja, kita tak nak negative 3. Jadi kita bagi semua sekali dengan negative 3. Jadi kalau kita bahagikan dengan negatif, tandanya akan berubah. Okay, jadi kita akan dapat 5. Kalau sini less than, jadi greater. Sini kenapa jadi 1? Paling salah. Okay, sini 3. Okay, jadi sini 1. Kemudian kita boleh rewrite. Ya Allah, sorry. Sini tak ada equal Sini tak ada equal, sini pun tak ada equal lah. Okey, jadi dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi kalau kalau gunakan cara ni, make sure awak hati-hati Okey, saya bagi satu contoh lain. Saya padam dulu lah, dah masuk quality inequality pula. Tak ada padam. Okay, saya teruskan lah tapi saya belum masuk quality inequality lagi. Saya bagi satu contoh lain yang ada dalam soalan tutorial, iaitu soalan 3x plus 4 x square minus 6 9 minus 2x. Okey, ni soalan dia. Kalau kita tengok, x tu memang merata-rata ada. Semua tempat ada x. Jadi kalau soalan macam ni, memang awak terpaksa pecahkan dia. Ini adalah kita punya first part. 3x plus 4 x square minus 6. Yang ini kita punya second part.
Kemudian relation between these two inequalities adalah intersection. Tadi saya dah terangkan kenapa kita gunakan N. Okay, jadi kita selesaikan yang sebelah kanan ni dulu ya. Kita bawa semua sekali ke sebelah kanan. Kita selesaikan first inequality kita. Bawa semua sekali ke sebelah kanan. Kita akan dapat x square minus 3x minus 10. Okay, seterusnya kita akan factorize. Okay, nak dapatkan betul ke? Square minus 3x minus 10. Dan saya salin betul ke? Plus square minus 4. Okay, jadi nak dapatkan 10 ni 52. Okay, 2. Okay, jadi sini minus, sini plus lah Okay, seterusnya yang ini pula x square plus 2x minus 15. Sekejap, saya tukar color biru. Sorry. Merah tadi Jadi x square plus 2x minus 15 kosong. Jadi x 0 nak dapatkan 15, 5, 3 plus minus. Okay, tapi sekarang dia dah jadi, dia bukan linear lagi Lemak soalan ni. Silap pula saya pilih. Okay, jadi saya rasa kita stop sampai sini sebab dia dah melibatkan quadratic inequality. Itu saya belum terangkan. Jadi kita akan sambung soalan ni dalam next class. Okay, itu sahaja. Okay, jadi awak dah boleh buat soalan tutorial iaitu question number 1 sehingga number 6. Okay, itu sahaja. Selamat belajar. Okay.